Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya masih lagi diberikan kesempatan untuk kita meluangkan masa kita untuk kita sambung kuliah kita secara online, insya-Allah. Dan malam ni insya-Allah bahagian akidah. Malam ni pengajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpandukan kitab Kifayatul Awam fi Ilmil Kalam karangan Syekh Al-Fudhali rahimahullahu taala. Jadi sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kitab Kifayatul Awam muka surat 63. Tajuk yang ke-23, sifat kelima yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. As-sifatul khamisah al-wajibah lahu ta'ala al-qiyamu bin nafsi ay bidzat. Wa ma'nahu al-istighna'u 'anil mahallil wal mukhassis. Wal mahallu al-dzat wal mukhassis al-mujid. Sifat kelima yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah berdiri sendiri, yakni dengan zatnya sendiri. Dan maknanya adalah kaya daripada mahal dan mukhassis. Mahal adalah zat dan mukhassis adalah mujid yang menjadikan. Dapat difahami daripada ibarat musannaf, teks teks pengarang ini, bahawa an-nafsu dipergunakan juga untuk makna zat. Dan ada lagi penggunaan an-nafsu untuk makna-makna lain sebagaimana terdapat dalam kamus. Di antaranya ar-ruh, seperti kharajat nafsuhu ay ruhuhu, telah keluar ruhnya. Yang kedua ad-damu, iaitu darah. Contoh, ma la nafsa lahu sa'ilatun la yunajjisul ma'. Binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir tidak menajiskan air. Yang ketiga al-uqubah, seksa, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuhadzirukumullahu nafsahu ay uqubatahu. Dan Allah mengingatkan kamu akan seksanya. Para ulama mutakallimin menafsirkan al-mahallu dengan zat sahaja. Mereka tidak menafsirkannya dengan sesuatu yang mencakup bagi zat dan tempat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia kaya zat juga kaya tempat. Kaya ni tidak perlu. Kaya maksudnya tidak berhajat. Maksudnya tidak berhajat. Jadi dia tidak berhajat kepada zat yang lain dan juga dia tidak berhajat kepada tempat. Sebab yang demikian itu adalah kerana kayanya tidak berhajatnya Allah Ta'ala terhadap tempat
dapat diketahui daripada kayanya, iaitu tidak berhajatnya Allah Ta'ala terhadap mukhassis, iaitu yang menciptakan dia. Kerana kalaulah Allah Ta'ala tidak kaya terhadap tempat, maksudnya Allah Ta'ala kalaulah berhajat kepada tempat, maka nescaya Allah itu baharu. Maka dia membutuhkan, maksudnya memerlukan kepada mukhassis, kepada pencipta. Demikian dikatakan oleh Imam As-Saktani rahimahullah. Dan yang dikutip dari pembicaraan Imam Sanusi rahimahullah pada masalah mustahilat, bahawa kayanya Allah, tidak berhajatnya Allah terhadap tempat, sudah masuk pada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahannya Allah Ta'ala dengan segala perkara yang baharu. Okey. So di sini sifat salbiyah yang keempat, ataupun sifat 20 yang kelima lah. Kalau kategori semua sekali, termasuk sifat wujud itu, wujud, qidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsi yang kelima. Dan kalau kita bahagikan kepada jenis-jenis sifat, maknanya yang pertama, sifat wujud itu kategori dia sifat nafsiah, satu. Kemudian daripada qidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsih dan wahdaniyah, 5 ini kategori sifat salbiyah. Maka dalam kategori sifat salbiyah, qiyamuhu binafsih ini sifat yang keempat lah. Tapi kalau secara keseluruhan, yang kelima. Jadi setelah kita selesai sebelum ni pembahasan tentang mukhalafah lil hawadis, jadi di sini masuk kepada qiyamuhu binafsih. Apa tu qiyamuhu binafsi? Berdiri dengan sendirinya. Berdiri dengan sendirinya maksudnya tidak berhajat kepada sesiapa pun dan tidak berhajat kepada apa pun. Ataupun dalam bahasa lain, al-istighna. Al-istighna ataupun dalam Asma'ul Husna nama Al-Ghani mutlak. Allah Al-Ghani. Ada Allah bersifat Al-Ghani. Banyak dalam Al-Quran kan. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Innallaha ghaniyun hamid. Al-Ghani itu maha kaya, maksudnya tidak berhajat. Itu hakikat kaya lah. Hakikat kaya tu dia tidak berhajat kepada apa pun. Adapun manusia ni orang kaya kan. Bila kita kata orang kaya, maknanya seolah-olah dia orang kaya ni banyak harta, jadi dia tak berhajat kepada orang lain. Seolah-olah, tapi hakikatnya walaupun dia kaya, dia masih lagi berhajat kepada makan, minum, tempat tinggal, udara. Kalau dia sakit, berhajat kepada doktor, bahkan dia berhajat kepada isteri, berhajat kepada keluarga. Masih berhajat lah. Tapi hanya kaya dari satu sudut, maksudnya dia tak perlu, kaya ni, setengah orang kaya tu dia tak perlu bekerja turut-turut sungguh-sungguh untuk menghasilkan harta kalau harta dia dah banyak misalnya. Tapi orang kaya pun dia kerja lagi kan, masih bekerja. Masih berhajat kepada pekerjaan untuk mungkin memaintainkan, mengekalkan kekayaan dia. Kalau tak, dia makan minum ni lama-lama habis juga harta dia. Kecuali kalau kaya gila kaya duit berjuta-juta, tak tahu nak buat apa, mungkin tak payah kerja kot. Maka di sini kaya kan, dia banyak guna perkataan kaya-kaya tadi, maksudnya tidak berhajat. Kalau Allah maha kaya, maha al-ghani, maha kaya, maksudnya tidak berhajat, langsung tidak berhajat kepada sesiapa pun dan tidak berhajat kepada apa pun. Allah tak berhajat kepada apa. Jadi qiyamuhu binafsih ni nak bagi tahu tu lah, Allah Ta'ala ni tak berhajat kepada apa pun. Maka dia letak di situ qiyamuhu binafsi, atau dalam bahasa yang lain al-ghina. Takut orang tak faham. Takut orang tak faham makna al-ghani tu. Makna al-ghani sifat Allah, mungkin orang maha kaya. Orang tak faham maha kaya tu apa. Mungkin dia faham sebahagian makna lah, dia tak faham ke semuanya. So sebenarnya asalnya al-ghani. Allah tu maha kaya, maksudnya tidak berhajat langsung kepada sesiapa pun dan apa pun, tak berhajat. Maka dia diibaratkan, diletakkan satu teks, iaitu qiyamuhu binafsih. Kalau orang Melayu panggil berdikari. Berdikari. Berdikari ni apa? Berdiri di atas kaki sendiri. Berdikari maknanya berdiri di atas kaki sendiri. Maksudnya apa? Peribahasa kan.
Mana orang tu dia tak berhajat kepada pertolongan orang lain. Dia boleh buat sendiri. Tapi tak samalah Allah Ta'ala qiyamuhu binafsih itu, maknanya langsung tak berhajat kepada sesiapa dan apa pun. Manusia berdikari pun perlu juga makan kari kan. Berhajat juga kepada nasi lauk kari. Walaupun dia boleh berdikari. Jadi asalnya Al-Ghani iaitu yang maha kaya, maknanya tidak berhajat kepada sesiapa pun dan apa pun. Dan diibaratkan, diletak satu teks yang bunyinya qiyamuhu binafsih, iaitu kalau diterjemahkan berdiri dengan zatnya. Keberadaannya dengan zatnya. Berdirinya maksudnya berdiri bukan berdiri duduk tu. Qiyam tu maksudnya keberadaannya. Keberadaannya binafsihi maksudnya bizatihi, dengan zatnya. Tak perlu kepada apa pun dan tak perlu kepada sesiapa pun. Faham Cuma di sini dia kata tadi lafaz nafs, qiyamuhu binafsihi. Bin nafsi atau binafsihi lah. Hi itu dhamir kata ganti diri yang kembali kepada Allah lah. Ataupun al-qiyamu bin nafsi pun boleh, atau binafsihi pun boleh. Jadi nafs tu ada banyak makna sebenarnya. Jadi dia datangkan selain daripada makna zat. Di sini maknanya zat lah, qiyamuhu binafsihi, qiyamuhu bizatihi. Jadi beradanya keberadaan Allah dengan zatnya sendiri. Tak perlu kepada apa pun, tak perlu kepada sesiapa pun, tak perlu kepada tempat, tak perlu kepada zat yang lain, tak perlu kepada apa pun lah. Cuma dia beritahu di sini kalau dalam kamus makna nafs. Nafs ni makna banyak. Antaranya di sini makna nafsuhu, dia bagi contoh kharajat nafsuhu ay ruhuhu. Maknanya nafsun itu maknanya roh. Terkadang lafaz nafsun itu digunakan untuk roh. Digunakan untuk makna roh. Yang kedua dam, darah. Nafs pun dengan makna darah. Dengan makna darah. Yang ketiga, contoh dia bagilah makna darah kalau dalam kitab fiqah, dalam bab bersuci, bab taharah bersuci, kalau ada binatang, bangkai binatang yang masuk ke dalam air misalnya, maka adakah kalau ikutkan bangkai binatang kan najis, tetapi kalau bangkai binatang yang kecil macam bangkai semut, bangkai lalat, yang mana dia tak ada darah yang mengalir, dia tak ada darah, kecil sangat, maka dia tak ada istilahnya darah yang mengalir tu tak ada. So dia kata mala nafsalahu sa'ilatun la yunajisu alma. Jadi mala nafsalahu, yang tidak ada nafs baginya, maksudnya tidak ada darah baginya. So nafs di sini digunakan untuk makna darah. Yang ketiga nafs dengan makna uqubah, iaitu seksaan. Contohnya dalam Al-Quran Allah kata wa yuhadzirukumullahu nafsahu ay uqubatuhu. Jadi Allah Ta'ala telah mengingatkan kamu semua akan nafsahu, akan seksaannya. Dan ada lagi makna nafs, iaitu nafas. Ada nafs dengan makna nafas, kita bernafas kan, tarik nafas, hembus nafas, itu makna nafs juga. Dan ada makna nafs, makna syahwat. Makna nafsu dengan makna syahwat. Nafs maksudnya syahwat. Banyak lagi makna-makna nafs lah di sini. Di sini disebut 3, saya tambah lagi 2, makna nafas dengan makna nafsu, syahwat pun nafs juga. Cuma yang dalam bab ni al-qiyamu bin nafsi ataupun qiyamuhu binafsihi maknanya zat. Nafs dengan makna zat, iaitu qiyamnya Allah dengan zatnya. Maksudnya Allah tak berhajat kepada zat lain. Dia independent lah kita kata. Dia independent. Tak berhajat kepada apa pun. Kemudian dia kata para ulama mutakallim menafsirkan mahal dengan zat sahaja. Sebab dia kata di sini kan, wa ma'nahu al-istighna'u 'anil mahalli wal mukhassis. Makna qiyamuhu binafsi ialah istighna' 'anil mahal wal mukhassis, iaitu maha kaya daripada mahal dan mukhassis. Maha kaya maksudnya tidak berhajat kepada mahal dan tidak berhajat kepada mukhassis. Apa itu mahal? Biasanya mahal diterjemahkan kepada tempat. Mahal diterjemahkan kepada tempat. Tetapi di sini maksudnya zat. Maksudnya zat juga. Tidak berhajat kepada zat yang lain maksudnya. Dia
qiyamuhu binafsi, keberadaannya dengan zatnya sendiri, berdiri dengan zatnya sendiri, tidak berhajat kepada zat lain. Tidak berhajat kepada zat lain. Dan mukhassis, apa mukhassis? Asalnya mukhas ni yang mengkhususkan. Maksudnya mukhassis ni yang mengkhususkan. Untuk mudah faham, al-mujid yang mengadakan, yang menciptakan. So Allah Ta'ala tak perlu kepada pencipta, tak perlu kepada pengkhusus. Pengkhusus ni maksudnya dia menentukan ciri-ciri lah. Contohnya contohnya bangunan kan, kita nak buat bangunan. Maka apakah ciri-ciri bangunan? Bangunan ni nak 2 tingkat ke 3 tingkat ke, nak buat dari kayu ke batu ke, atau nak buat bersamana, atau nak buat dari material apa. Itu ditentukan warna apa, semua itu mukhassis. Di mana nak buat bersamana, saiz dia, itu dipanggil mukhassis, menentukan ciri-ciri. So Allah Ta'ala tak perlu kepada mukhassis. Maksudnya tak ada yang lain yang akan menentukan bagi Allah apa yang akan dimiliki oleh Allah Ta'ala. So Allah tak perlu kepada mukhassis. Dan dalam bahasa yang mudah dipanggil tak perlu kepada pencipta, ataupun biasanya siapa pencipta dialah mukhassis. Siapa yang pencipta dialah mukhassis. Sebab Allah Ta'ala sendiri adalah mukhassis. Allah kan bersifat iradah. Nanti akan ada pembahasan. Allah Ta'ala ada sifat iradah, dan dengan sifat iradah Allah mengkhususkan makhluk-makhluknya. Allah lah pencipta bagi makhluk, bagi alam ini. Allah juga yang mengkhususkan alam ini. So Allah tak perlu kepada mukhassis. Dia tak perlu kepada pencipta, dia tak perlu kepada pengkhusus. Maksudnya tak perlu kepada sesuatu yang lain yang akan menentukan ciri-ciri bagi zat dia, sifat dia, dia tak perlu. Makanya nak bagi tahu di sini Allah Ta'ala tu ghani mutlak. Allah Ta'ala tu maha kaya mutlak, tak berhajat langsung kepada apa pun. Independent, total independent. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud mahal dan mukhassis. Mahal ni zat, mukhassis ni pencipta atau penentu. Allah tak perlu kepada. Dia sebenarnya kalau kita dalami lagi pembahasan ilmu akidah, ilmu kalam ni, dia ada sebab kenapa kita kata Allah tak perlu kepada mahal dan mukhassis tu. Ada sebab. Ada sebab. Sebab yang pertama, kenapa menafikan Allah tidak perlu kepada mahal pada zat? Maksudnya Allah bukan sifat. Allah itu bukan sifat semata-mata. Sebab ada kelompok, ada golongan, ada manusia yang mendakwa Allah ini hanya sekadar sifat. Allah ini, Tuhan ini hanya sekadar sifat. Dia bukan zat, dia hanya sifat saja ada. Ini dalam lah dia punya pengertian dia, sebenarnya dalam. Jadi ada golongan yang mengatakan Tuhan ini sifat je. Allah ni sifat je, dia bukan zat. Jadi bila Allah itu dikatakan sifat, mana kita kata Allah Ta'ala itu dia kalau dia sifat, dia perlu kepada zat. Dan golongan yang mendakwa kata Allah ini sifat, itu mustahil. Sebab sifat dia perlu kepada zat. Sifat dia perlu kepada zat. Tak boleh sifat berdiri sendiri tanpa zat, tu mustahil. Mustahil sifat itu boleh wujud tanpa zat. Mustahil. Maka kalau Allah itu sifat, maka Allah berhajat kepada zat. Seperti orang Kristian lah, dia kata zat Allah tu bertempek di Nabi Isa AS. Allah Ta'ala masuk ke dalam Nabi Isa, kadang masuk dalam Holy Spirit, kadang masuk ke dalam Father, kadang masuk dalam jasad Nabi Isa. Boleh berpindah randah. Itu bahaya tu. Di sebaliknya, bila kenapa kita isbatkan qiyamuhu binafsih, maksudnya istighna anil mahal wal mukhassis. Bila istighna anil mahal tu tak berhajat kepada zat, maksudnya nak menafikan yang Allah ni bukan sifat. Allah ini adalah zat yang memiliki sifat. Jadi bila Allah Ta'ala itu zat yang memiliki sifat, maka dia tak berhajat kepada zat lain. Dia sendiri adalah zat dan dia ada sifat. Jadi golongan yang mendakwa Allah ni hanya sifat semata-mata, maka di situ jelas dia kena kata kalau sifat dia berhajat kepada zat. Jadi kalau Allah itu sifat semata-mata, maka Allah berhajat kepada zat untuk dia menempel. Maksudnya sifat tak boleh berdiri sendiri. Sifat kena ada zat.
So kalau Allah Taala hanya sifat, habis zat siapa yang dia apa? Zat siapa yang dia bertempat? Zat siapa yang dia menempel? Dia pindah-pindah lah. Kalau menurut fahaman tu, Allah boleh pindah-pindah lah nak menempel di jasad manusia ke, jasad Nabi Isa ke, jasad siapa ke. So kita kata tak, Allah Ta'ala bukan, dia tak berhajat kepada mahal, maksudnya dia bukan sifat, dia zat. Kemudian yang kedua, tidak berhajat kepada mukhassis ni penting untuk siapa yang faham lah. Saya cuba terangkan lah. Kalau tak faham tak apa. Bila kita kata Allah tak berhajat kepada mukhassis. Kenapa? Sebab kalau Allah berhajat kepada mukhassis, maksud mukhassis ni sesuatu yang mengkhususkannya lah. Contohnya kalau macam pengerusi surau. So pengerusi surau ni dia boleh tetapkan hari apa kita nak buat majlis tu, hari apa kita nak buat majlis ni. Dia boleh tetapkan siapa yang akan bagi ceramah untuk Maulid Nabi misalnya kan. So dia boleh tentukan, okey kita jemput ustaz tu, ustaz ni, atau kita buat pada malam sekian. Cuti kan malam, besok kita panggil ustaz ni, ustaz tu ke. Mana mukhassis tu orang yang menentukan. Jadi orang yang menentukan tu, perkara yang dia tentukan mestilah kemudian. Perkara yang ditentukan tu akan berlaku kemudian. Dia tak akan berlaku serentak dengan penentuan. Mana dia akan bincang dulu, misalnya kalau Allah tak perlu bincang lah. Tapi di sini kalau ada yang mengkhususkan Allah, itu yang kita nafikan. Mana boleh Allah berhajat kepada mukhassis. Memanglah orang tu dia tak kata Allah berhajat kepada mukhassis, tetapi dia mengatakan sesuatu yang baharu berlaku kepada Allah Ta'ala. Dia tanpa dia sedari, dia kata berlakunya sesuatu yang baharu kepada Allah Ta'ala. Contohnya Allah Ta'ala boleh berubah kehendak dia. Contoh, ada orang kata Allah Ta'ala boleh berubah kehendak dia. Dia nak macam ni, tiba-tiba dia nak tukar. Jadi kalau Allah, contohnya lah, kalau Allah berubah kehendak dia, siapa yang merubah kehendak Allah? Kita Allah sendiri yang mengubahnya, tak boleh. Tak boleh. Dia tidak boleh mukhassis dan mukhassas. Yang menentukan dengan yang ditentukan, dia tak boleh benda yang sama. Kalau dia tentukan benda yang sama, berlaku maknanya dia ada dulu, lepas tu baru dia tentukan. So, macam mana dia nak wujudkan dia belum ada? Mustahil. Mustahil dia nak mewujudkan diri dia ketika tu dia belum ada lagi. Sebab mukhassis termasuk mengadakan. Sebab apa? Nak mengadakan ke tak nak mengadakan kan ada pilihan. Untuk mewujudkan ataupun meniadakan kan perlu kepada itu salah satu daripada pengkhususan, satu ketentuan. Nak adakan ke tak ada. Jadi mana boleh Allah Ta'ala menentukan, mengkhususkan bahawa dia akan diadakan. Siapa yang akan adakan dia? Dia sendiri akan ada. Dia tak ada lagi, macam mana dia nak adakan diri dia? Dan juga kalaulah dia menentukan perkara yang baru, kalau Allah Ta'ala menentukan perkara baru bagi diri dia sendiri, berarti ada wujud benda yang baru pada diri dia. Akan wujud benda yang baru pada zat Allah Ta'ala. So kita kata kenapa sebelum tu tak wujud? Baru-baru sekarang wujud. Sebelum tu Allah tak sedar ke, tak perasan ke benda tu perlu bagi dia. Dia perlu mewujudkan sesuatu yang baru bagi zat dia. Mustahil. Sebab dia qadim. Allah Ta'ala qadim. Maka benda yang qadim, dia tak perlu nak mengkhususkan diri dia dah. Dia akan mengkhususkan benda lain. Dia akan mengkhususkan makhluk ni. Dia akan taksiskan makhluk ni. Ada 6 perkara yang akan dikhususkan oleh Allah Ta'ala kepada makhluk ni. Sama ada makhluk ni nak diwujudkan ke ataupun tidak. Kemudian kalau nak diwujudkan, di mana. Kemudian masanya bila. Kemudian arahnya di mana. Kemudian ukurannya bagaimana. Sifatnya bagaimana. Ada 6 perkara yang Allah akan taksiskan makhluk ini. So tak mungkin Allah taksiskan diri dia. Kalau Allah taksiskan diri dia, sebelum dia wujud, mana boleh dia taksiskan diri dia untuk wujud? Sebab wujud atau tidak perlu kepada taksis. Wujud atau tidak perlu kepada taksis. Jadi macam mana Allah Ta'ala mentaksiskan dia wujud sebelum dia wujud? Mustahil. Jadi Allah tidak berhajat kepada mukhassis. Dan dia tak akan menjadi mukhassis kepada zat dia sendiri. Sebab dia qadim. Sebab dia qadim. Ini saya tak tahu lah tuan-tuan faham ke tidak apa yang ini untuk membidas atau menolak hujah-hujah orang yang jahil lah sebenarnya.
Ada setengah kelompok-kelompok tu dia jahil, dia cakap kesuka hati dia tak tahu benda tu. Bila wujudnya benda baru pada Allah Ta'ala, maka Allah berhajat kepada mukhassis. Dan kalau dia kata Allah sendirilah yang mukhassis kepada zat dia, mustahil Allah Ta'ala sendiri mukhassis kepada zat dia. Sama ada Allah Ta'ala tu benda yang baru bukan qadim, mustahil Allah benda yang baru bukan qadim. Faham itu sebenarnya dalam lah. Sebenarnya ada maksud yang lebih dalam lagi di sebalik qiyamuhu binafsih itu. Ada maksud yang lebih dalam lagi. Selain daripada secara umum kita kata dia tidak berhajat kepada zat yang lain dan tidak berhajat kepada mukhassis yang lain. Alhamdulillah faham. Ada yang faham. Sebab Allah qadim. Bila Allah qadim, dia takkan boleh ditaksiskan oleh dia sendiri ataupun yang lain. Takkan berlaku pengkhususan taksis itu, takkan berlaku pada zat Allah. Lepas tu dia tak berhajat kepada mukhassis. Sama ada mukhassis itu yang lain atau mukhassis itu dia sendiri tak. Dia tak mungkin berlaku. Itu maksudnya qiyamuhu binafsih. Maknanya dia dah sempurna. Zat yang sempurna tak perlu mukhassis. Itu je, senang cerita. Zat yang sempurna tak perlu kepada mukhassis. Okey, kemudian ada yang mengatakan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada mahal. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada mahal. Mahal ni biasanya tempat. Mahal ni biasa terjemahan ni tempat. Tetapi di sini maksudnya mahal zat. Sebab apa? Boleh je menafikan Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada mahal. Maksudnya tidak berhajat kepada tempat. Boleh. Cuma bukan maksud. Maknanya bukan maksud ulama Asy'ariyah mengatakan Allah Ta'ala tidak berhajat. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada mahal. Bukanlah maksudnya tempat di sini. Maksudnya tidak berhajat kepada zat yang lain. Kerana dia adalah zat. Dia tak berhajat kepada zat yang lain. Dia bukan sifat. Tetapi ada ulama macam Imam Al-Ghunaimi kata boleh je. Boleh je kita nak nafikan Allah Ta'ala qiyamuhu binafsihi itu tidak berhajat kepada tempat. Beza iradah dan berhajat. Jadi tak berhajat kepada musuh, jawapan dia. Allah Ta'ala tak berhajat kepada siapa lah. Dia dah sempurna, nak berhajat apa lagi? Bila Allah Ta'ala dah sempurna, dia tak berhajat kepada apa pun. Bahkan dia tak berhajat kepada tempat. Tapi cuma ulama kata, untuk menafikan Allah berhajat kepada tempat itu cukup dengan sifat yang keempat, mukhalafah lil hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis itu sudah cukup sebenarnya untuk menafikan tempat. Sebab apa? Setiap benda yang hadis itu, semua hawadis itu perlu kepada tempat. Semua hawadis perlu kepada tempat. Maka Allah Ta'ala tak perlu kepada tempat. Sebab laisa kamislihi syai'. Bila sebab Allah tu laisa kamislihi syai', maksud syai' di sini syai' yang hawadis lah. Tu kita tukar syai' itu kepada istilahnya hawadis. Syai' itu kita kata hawadis. So laisa kamislihi syai' maksudnya mukhalafah lil syai'. Mukhalafah lil hawadis maksudnya la mumatsalah lil syai'. Mukhalafah lil hawadis maksudnya laisa kamitslihi syai'. Tidak mumasalah dengan syai'. Ayat tu kan Allah tidak mumasalah dengan syai' ataupun tidak syai' tidak mumasalah dengan Allah. Mumasalah tu serupa, sama. So syai' tidak serupa dengan Allah. Jadi kita ungkapkan dengan mukhalafah lil hawadis. Mukhalafah tu maksudnya tidak sama, tidak mumasalah. Kan Allah nafikan laisa kamitslihi. Jadi tidak mumasalah. Tidak mumasalah maknanya mukhalafah. Syai' maknanya kita syai' itu adalah hawadis. Maksud syai' di situ syai' yang baru, hawadis. Sebab Allah sendiri adalah syai'. Allah sendiri adalah syai'. Sesuatu yang wujud itu dipanggil syai'. Itu Allah wujud. So Allah dipanggil syai' juga. So, jadi kita maksudkan syai' yang hawadis. Jadi Allah mukhalafah lil hawadis. Allah Allah la mumasalah dengan syai'. Jadi syai' yang hawadis ini semuanya berhajat kepada tempat. Semuanya berhajat kepada tempat. Jadi bila kita menafikan Allah tak sama dengan hawadis, maka Allah tak berhajat kepada tempat.
Kita wajib percaya sifat 20. Sekiranya ada antara sifat 20 yang kita ragu-ragu atau rasa menafikannya, adakah kita syirik? Nafi syirik lah. Mana boleh. Ini wajib. Ini basic ini. Ini basic. Takkan dia tak percaya Allah Ta'ala tu wujud? Mustahil. Kau kufur lah. Bukan tak percaya. Kalau tak tahu Allah, kalau sifat wujud tu tak tahu je dah kafir dah. Sifat wujud yang pertama sekali. Sifat pertama dalam sifat Allah wujud. Itu bukan saja ragu ke apa. Tak tahu yang Allah ni wujud je dah kafir dah. Dia kena tahu dan dia kena yakin Allah ni wujud. Qadim. Kalau dia tak faham makna, misalnya kan apa makna qidam tu, makna dia, kalau dia tak faham makna tu tak apa, kena belajar lah. Dia jangan nafikan qidam tu. Qidam itu kewujudan yang tidak ada permulaan. Qidam itu kewujudan yang tidak ada permulaan. Siapa nafikan, maknanya kalau dia nafikan berarti dia kata Allah tu ada permulaan. Itu kufur. Baqa, maka dia nafikan Allah akan binasa. Kufur. Okey, Allah sama dengan makhluk. Siapa kata Allah sama dengan makhluk? Kufur. Allah qiyamuhu binafsi. Maknanya tak berhajat kepada sesuatu yang lain. Dari kata Allah berhajat. Kufur. Allah Esa Wahdaniyah. Dia kata Allah tak Esa, Allah banyak. Kufur. Kudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Dia nafikan salah satu dan dia kata Allah Ta'ala tak ada kudrah, Allah Ta'ala tak ada iradah, tak ada ilmu. Kufur. Semuanya kufur. Jangan main-main sifat 20 ni. Yang apa Wahabi yang nafikan sifat 20 tu, dia bukan nafi sifat 20, maksudnya dia nafi afrad dalam sifat 20 tu. Package sifat 20 tu dinafikan. Maksudnya sistem pengajian sifat 20 menyusun sifat Allah akhirnya jadi 20, itu yang dinafikan. Tapi kalau kita sebut satu-satu daripada sifat 20 tu, dia tak berani nafi. Kita kata kau nafi Allah wujud ke? Kau nafi Allah qidam ke? Kau nafi Allah qudrah ke? Tak berani dia. Kalau ragu-ragu batal keimanan samanya. Tak boleh ragu. Takkan ragu Allah wujud ke tak? Wujud ke tak? Wajib membenarkan. Ragu tak boleh. Semayang pun tak sah kalau ragu, apalagi akidah. Bahaya. Kena yakin 100%, 99% pun tak boleh. Ragu-ragu ni 50-50 tau. Ragu ni maksudnya 50-50. Jangankan 50-50, 99 pun dah batal lah iman. Dia kena 100% yakin. 100% yakin. Jadi kalau dia ragu 99% saja, dia 1% ada dia panggil zon. Maknanya kufur. Dia tak boleh, dia 100%. Akidah ni mana boleh. Ragu-ragu bahaya. Tu yang Kak Asma tanya tu, yang mana satu? Kita boleh perincikan lah yang mana satu. Kalau semua parah. Tapi saya beritahu, kalau sistem pengajian sifat 20 tu dia tak setuju, itu tak apa. Pandailah. Dia ada cara sendirilah. Dia kenal Allah mungkin dengan 99 kot. Mana kalau dia tolak sifat 20, maksud tolak sistem tu, tolak metodologi tu, itu tak apa. Pulang lantak dia. Sebab yang memilih sifat jadi 20 ni ulama Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Dia tak setuju, dia nak belajar tauhid 3 serangkai, silakan. Tapi afrad ataupun setiap sifat dalam sifat 20 tu kalau diengkar, kafir tu. Jangan engkar, ragu-ragu pun kafir. Jadi tak banyak pun, 20 saja. Asalnya 13 lah, sebab sifat ma'ani dengan ma'nawiyah tu kan lazim. Maksudnya bila ada kudrah, kaunuhu qadiran. Bila ada iradah, kaunuhu muridan. Kalau ada ilmu, kaunuhu aliman. Sama je sebenarnya. Dari ibarat yang lain, maksudnya ungkapan yang lain je. Asalnya 13 tak banyak mana pun. Ragu, kufur. Tak cerita. Okey. Sambung ke surat 65. Pengertian al-qiyamu bin nafs.
فمعنى قول الله تعالى قائما بنفسه أنه غني عن ذات يقوم بها وغني عن موجد لأنه تعالى هو الموجد للأشياء. Maka makna keadaan Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya, berdiri dengan dirinya sendiri adalah bahawa Allah Ta'ala kaya. Kaya maksudnya tak berhajat terhadap zat yang dia berdiri dengannya selain zatnya sendiri. Maksudnya dia tak perlu kepada zat lain lah. Senang bahasa yang mudah, Allah Ta'ala saya tadi dah bagi tahu dah. Allah Ta'ala tak perlu kepada zat yang lain tu je. Budak ni kacau betul lah. Hey, kita Mi, pergi main sana. Dan kaya maksudnya tidak berhajat, tidak perlu terhadap mujid kerana Allah dialah yang mujid. Dia yang menjadikan sesuatu. Dia nak perlu kepada mujid. Apa sebenarnya bab mujid ini pun dah bahas dalam bab qadim dah. Bila sifat qidam Allah Taala tu dah jelas di situ Allah Taala qidam. Bila Allah Taala qidam kewujudannya tidak ada permulaan, maka automatik kita fahamlah dia tak berhajat kepada mujid ataupun yang mewujudkan dia. Tetapi biasalah orang, bukan semua orang mudah faham kan. Kena pula bahasa Arab. Jadi orang yang hanya betul-betul mendalami, insya-Allah dia fahamlah. Sebenarnya bila kita sebut Allah bersifat qidam saja dah selesai dah. Allah Taala tu qadim azali. Maka dah tentulah tak berhajat kepada mujid. Mujid ni maksudnya khaliq, mujid, sani', muhdis, pencipta lah, pencipta. Allah tak berhajat kepada pencipta. Itu dah sebenarnya dah selesai dah dalam bab sifat qidam, tetapi tak jelas. Kadang-kadang ada orang awam tak berapa jelas, maka dia bagi tahu. Ini pun qiyam binafsi pun tak jelas lagi. Lepas tu dia kena jelaskan. Maksud qiyam binafsi tak berhajat kepada zat yang lain dan tak berhajat kepada pencipta. Itu mudah, secara mudahnya. Apa maksud qiyamuhu binafsi? Iaitu berdiri dengan zatnya sendiri. Maksudnya apa? Berdiri dengan zatnya sendiri. Maksudnya tak berhajat kepada zat yang lain dan tak berhajat kepada pencipta. Apa maksud tak berhajat kepada zat yang lain? Maksudnya Allah bukan sifat. Bila tak berhajat kepada zat yang lain, maksudnya Allah tu bukan sifat. Kerana apa? Kerana yang berhajat kepada zat adalah sifat. Yang berhajat kepada zat yang lain tu adalah sifat. Jadi Allah bukan sifat, Allah zat. Allah di sini adalah zat dan dia ada sifat. So dia nak berhajat kepada zat yang lain buat apa? Dan dah tentulah dia tak berhajat kepada pencipta, mujid ataupun mukhassis kerana dia adalah qadim. Dia azali, qadim. Maka mujid, mukhassis ni benda yang baru je. Yang berhajat kepada mujid, sani', muhdis ni, mukhassis ni semua benda yang baru. Allah qadim, tak berhajat kepada mukhassis atau sani' atau mujid atau muhdis atau khaliq atau semua sama je. Dalil bahawa Allah Ta'ala qiyamuhu binafsih. Wa dalilu ala annahu ta'ala qa'imun binafsihi an taqula law kana Allah Ta'ala muhtajan ila al-mahalli ay zat yaqumu biha kama iftaqarra al-bayadu ila zat allati yaqumu biha lakana sifatan kama anna al-bayada masalan sifatun. Dan dalil bahawa Allah Ta'ala itu berdiri sendiri adalah bahawa anda berkata kalaulah Allah Ta'ala itu membutuhkan atau berhajat kepada mahal yakni zat yang lain yang dia berdiri dengannya sebagaimana warna putih. Contoh ni dia bagi warna. Warna ni sifat lah. Warna ni arat atau sifat. Membutuhkan maksudnya memerlukan kepada zat yang dia berdiri dengannya, nescaya Allah Ta'ala itu sifat. Sebagaimana warna putih itu umpamanya adalah sifat. Yang tadilah saya beritahu, kalau Allah Ta'ala itu dia berhajat kepada zat yang lain, seolah-olah dia sifat. Mustahil Allah tu sifat. Sebab yang berhajat kepada zat adalah sifat. Wallahu ta'ala la yasihu an yakuna sifatan li'annahu ta'ala muttasifun bis-sifat. Was-sifatu la tattasifu bis-sifati falaysa Allahu ta'ala bis-sifatin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sah. Nama kuliah jangan bising. Dan Allah Ta'ala itu tidak sah. Dia tulis S-Y-A-H syah.
Maksudnya tidak sah, tidak boleh lah kita kata. Allah Ta'ala tidak sah, tidak boleh, tidak benar untuk menjadi sifat kerana dia, yakni Allah Ta'ala bersifat dengan beberapa sifat. Sedangkan sifat itu tidaklah bersifat dengan beberapa sifat, maka Allah Ta'ala itu bukan sifat. Dia ada satu kaedah. Dia ada satu kaedah, sifat tidak boleh ada sifat. Yang boleh ada sifat ni adalah zat saja. Tidak boleh qiyamus sifat ala sifat, tak boleh. Maksudnya sifat yang wujudi. Sifat yang wujudi, itu tak boleh. Sifat tidak boleh ada sifat yang lain atas dia. Macam tu kudrah, atas dia ada ilmu, atas dia ada iradah, tak boleh. Sifat dengan sifat, sifat berada pada zat, sifat perlu kepada zat. Jadi kalau Allah Ta'ala, kalau orang tu nak kata Allah tu sifat lah, Allah ni ada sifat. Habis tu kalau Allah sendiri dah sifat, lepas tu dia pula ada sifat, maknanya Allah yang sifat itu memiliki sifat-sifat. Itu mustahil. Mustahil qiyamus sifat ala sifat. Qiyamul makna bil makna. Qiyamus sifat bil sifat tu mustahil. Maknanya sifat itu disifati oleh sifat yang lain mustahil. Dia zat sifat. Sifat disifati pada zat, bukan disifati pada sifat yang lain. Maka ternafilah di situ Allah bukanlah sifat, tetapi Allah zat yang memiliki sifat. Law iftaqara ila mujidin yujiduhu lakana hadisan wa muhdithuhu yakunu hadisan aidan wa yazamu ad-dawru aw at-tasalsulu. Fasabata annahu ta'ala huwal ghaniyul ghina al-mutlaq ay ghaniyun an kulli syai'. Dan kalaulah Allah Subhanahu wa taala itu memerlukan kepada mujid yang mewujudkan dia, pencipta yang akan menjadikannya, nescaya dia itu baharu. Nescaya Allah tu adalah sesuatu yang baharu. Dan muhdisnya, penciptanya yang membaharukannya pun adalah baharu juga. Maksudnya muhdis dia tu muhdis dia tukar-tukar perkataan tu yang orang Penang tu. Padahal sama, guna satu sudahlah. Dia guna kejap guna mujid, kejap guna muhdis, kejap guna sonek, kejap guna khalik. Benda sama je. Tapi takut orang Penang lah, orang awam Penang kalau saya insya-Allah lah kan, orang yang mengajar insya-Allah lah. Tapi orang awam Penang kejap muhdis, kejap mujid, kejap sonek, kejap khalik, sama je benda tu. Guna satu cukup lah. Jadi kalau Allah Ta'ala perlu kepada pencipta, maka pencipta Allah itu mestilah perlu kepada pencipta juga. Itu dia nak bagi tahu. Dan ini sudah dibahas dalam bab wujud, dah dibahas dalam bab qidam, sama je. Jadi nak bagi tahu, maknanya kalau Allah Ta'ala perlu kepada pencipta, maka penciptanya itu pun perlu kepada pencipta. Kalau pencipta Allah itu qadim, maknanya pencipta itulah layak jadi Tuhan. Kenapa Allah yang jadi Tuhan pula? Tapi kalau pencipta Allah pun perlu kepada pencipta yang lain, maka apa akan jadi? Akan jadi sama ada daur ataupun tasalsul. Daur tu kita dah bahas sebelum ni, iaitu saling memerlukan antara satu sama lain untuk wujud. Saling memerlukan antara satu sama untuk wujud. Bayangkanlah A wujudkan B, B wujudkan A. Siapa wujudkan A? B. Siapa wujudkan B? A. Mana boleh? Mana boleh ya? A yang wujudkan B, habis B siapa wujudkan A? Macam mana A boleh wujudkan B sedangkan dia belum wujud lagi? Dan B pun wujudkan A, kalau B belum wujud lagi, mustahil. Mustahil itu namanya daur dia panggil. Ataupun tasalsul ni infinity. Tasalsul ni infinity, maksudnya tak ada penghujungnya. Siapa ciptakan Allah? Pencipta A. Siapa cipta pencipta A? Pencipta B. Siapa cipta sampai Z? Siapa ciptakan Z? A balik. Itu mustahil. Itu dia panggil tasalsul ataupun infinity, ataupun silsilah yang tidak ada penghujungnya. Maka tetaplah bahawa Allah Ta'ala itu kaya, maksudnya tidak berhajat dengan kekayaan yang mutlak, yakni kaya daripada segala sesuatu, tidak berhajat kepada segala sesuatu. Wa amal ghinal khalqi fahuwa ghinan muqayyadun ay an syai'in duna syai'in wallahu yatawalla hudaka. Adapun kekayaan makhluk, manusia yang kaya kan. Ada manusia kita kata lafaz kaya yang dinisbahkan kepada makhluk, kepada manusia, maka dia adalah kekayaan muqayyad, bukan mutlak. Dia bukan ghani mutlak, bukan kaya mutlak, dia kaya muqayyad. Kaya yang terbatas. Terikat, yakni kaya dari sesuatu tanpa kaya dari sesuatu yang lain.
Dan semoga Allah menguasai hidayahmu. Jadi maksudnya bila orang petikai kan, mana apa ni qiyamuhu binafsih, apa dalil dia? Dalil dia ghani, al-ghani, sifat al-ghani. Jadi mukhalafah lil hawadis yang kita belajar sebelum ni, dalil dia laisa kamitslihi syai'. Kalau qiyamuhu binafsi, dalil dia al-ghani. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Taala maha kaya daripada alam ini. Alam ni maksudnya ma siwallah, selain Allah. Allah tak berhajat. Kaya maksudnya tidak berhajat, independent. Maksudnya total independent lah, tak berhajat langsung kepada alam ini, iaitu selain Allah. Itu secara mudah. Dalil dia paling mudah lah. Kalau Allah Ta'ala berhajat, maknanya dia bukan Tuhan lah, itu je. Tak kira lah berhajat kepada zat ke, berhajat kepada pencipta ke, berhajat kepada apa saja, maknanya dia bukan Tuhan lah. Tuhan mana boleh berhajat kepada benda lain. Dia takkan, kalau dia berhajat benda lain, maknanya dia bukan Tuhan, tu je. Itu paling mudah. Yang kita walaupun agak dia biasalah dia punya huraian dia tu berpusing-pusing, berbelit-belit. Mudah je, tu je. Kita yakin Allah Ta'ala itu maha kaya, tidak berhajat kepada apa pun dan sesiapa pun. Apa dalilnya? Quran, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Innallaha ghaniyun hamid. Al-ghani itulah dia punya dalil dia. Sifat ghina itu. Dan secara mudahnya Tuhan. Dan namanya Tuhan, takkan Tuhan berhajat kepada yang lain. Kalau berhajat tak namanya Tuhan. Jadi Tuhan tak akan berhajat kepada selain dia. Itu yang paling mudah lah. Itu dalil akal lah. Dalil akal yang paling mudah. Maknanya kalau dia berhajat dengan benda lain, maknanya tak sempurna. Dia berhajat kepada benda lain. Benda lain tu dah wujud ke belum? Kalau Tuhan tu berhajat, sejak bila pula dia berhajat? Semenjak dia dah cipta makhluk ke sebelum dia cipta makhluk? Kalau dia berhajat, berarti sebelum dia cipta makhluk dia dah berhajat dah. Habis kalau dia ketika dia berhajat, dia belum cipta makhluk, dia dah berhajat kepada siapa? Mustahil Tuhan itu berhajat kepada sesuatu yang lain. Wallahu ta'ala alam. Setakat itu dululah. InsyaAllah bulan depan kot saya boleh datang lah. Lepas dah mungkin bulan ni settle kot vaksin, insyaAllah. InsyaAllah bulan ni settle vaksin, bulan depan boleh datang surau lah, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun pada Allah, minta maaf pada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan. Dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semua, sama-sama. Amin wa iyyakum.